Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ad'u Allah ayyubarik ala sihhatikum wa ala umuri dunyakum. Ana Ustazah Liza min Sekolah Islam Hati Murni. اليوم سنبدأ الدراسة في هذا اليوم بقراءة الدعاء الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Aywa, hari ini Ustazah Liza akan mengajar satu tajuk baharu, iaitu harful jar. Harful jar. Apakah yang dimaksudkan dengan harful jar? Hal musta'iduna? Alhamdulillah. Jom bersama dengan Ustazah Liza mempelajari tajuk harful jar. Mal maksud biharful jar? Mal maksud biharful jar? Apakah yang dimaksudkan dengan huruf jar? Huruf jar adalah salah satu daripada kalimah-kalimah yang perlu kita pelajari. Dalam kalimah kita ada ismun, iaitu kata nama, kita ada fi'lun, dan kita ada huruf. Dan huruf ini ialah harful jar. Salah satunya ialah harful jar. Ada kata ismun, ada fi'lun dan harful jar. Ismun kata nama, fi'lun perbuatan, dan harful jar ialah huruf. Kena ada huruf ini sebagai pengikat atau penghubung di antara ayat-ayat, di antara perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Apa fungsinya? Hukumnya tajurul asma, tajurul asma allati ta'ti ba'daha. Menjarkan kata-kata nama yang hadir selepasnya. Dalam video sebelum ini, Ustazah sudah terangkan mengenai kaedah mengenali al-asma. Al-asma ataupun ismun dalam mufradnya. Al-asma berbaris dhammah. Tetapi apabila ditambahkan huruf jar di bahagian hadapan ismun itu, maka akan berubah baris ismun itu menjadi kasrah. Itu fungsi huruf jar. Tajurul asma'ul lati ta'ti ba'daha. Menjarkan kata nama yang hadir selepasnya. Kaifa nata'arrafu biharfil jar? Baik, mari berkenalan dahulu dengan ismun. Ismun kita kenali ada huruf alif lam di bahagian hadapan dan bahagian akhirnya selalunya berbaris dhammah. Selalunya berbaris dhammah. Itu ismun. Ada alif lam di bahagian hadapan dan di akhirnya berbaris dhammah. Akan tetapi bila datangnya huruf jar ini menyebabkan ismun itu berubah barisnya daripada dhammah ke kasrah. Berubah daripada dhammah ke kasrah. Nanti Ustazah ajar macam mana. Huruf-huruf jar. Ma huwa hurufuhu? Ma huwa hurufuhu? Huruful jar yang qasimu ila tis'ati aqsamin. Huruf jar terbahagi kepada 9 bahagian. 9 bahagian. Huruf jar ada 9. Yang pertama min. Min yang bermaksud daripada ataupun dari. Min dari ataupun daripada. Yang kedua
ila. Yang kedua, ila. Ila bermaksud ke ataupun kepada. Ila bermaksud ke ataupun kepada. Huruf ketiga ialah fi. Fi. Fi yang bermaksud di atau dalam ataupun di dalam. Huruf yang keempat, huruf jar yang keempat ialah li. Li. Lam kasroh tu. Lam kasroh. Li. Yang bermaksud untuk bagi. Untuk bagi. Huruf jar yang kelima ialah bi. Bi. Ba kasroh bi. Yang bermaksud dengan. Yang bermaksud dengan. Yang keenam ialah an. An yang bermaksud dari ataupun tentang. Yang bermaksud dari ataupun tentang. Bukan tentang berperang tu. Tentang ini mengenai. Macam tu. Tentang mengenai. Seterusnya ialah ka. 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 Seperti. Seperti. Huruf jar yang seterusnya ialah ala. Ala. Yang bermaksud ke atas, di atas, terhadap. Di atas, atas ataupun terhadap. Huruf jar yang seterusnya ialah rubba. Rubba. Apakah yang dimaksudkan dengan rubba? Banyak ataupun sedikit. Yang bermaksud banyak ataupun sedikit. Kita ulangi sekali lagi. Kesembilan huruf jar. Min, ila, fi, ain, ala, li, ka, bi dan rubba. Ada berapa? 9. Ada berapa? 9. Contoh yang pertama ialah huma kharaja minal fasli. Huma kharaja minal fasli. Mereka berdua telah keluar daripada kelas. Mereka berdua telah keluar daripada kelas. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya ialah min. Min yang menunjukkan daripada. Yang bermaksud daripada. Yang kedua ialah madza yaf'alani fil maktabi. Madza yaf'alani fil maktabi. Di mana huruf jarnya? Huruf jarnya ialah fi. Huruf jarnya ialah fi. Fi telah menyebabkan ismun selepasnya, iaitu kata nama selepasnya berubah harakat daripada dhammah kepada kasrah. Al-maktabi, baris asal sekiranya tiada huruf jar menjadi berbaris dhammah. Akan tetapi bila ditambah sahaja dengan huruf jar di bahagian hadapan, secara automatik berubah harakat menjadi kasrah. Itulah fungsi huruf jar. Yang pertama tadi min dan sekarang ini ialah fi. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Yusuf yuridu an yabhatha an ma'lumatin an hadiqatit tuyur. Dengar, tengok tu. Ustazah ulang sekali lagi. Yusuf yuridu an yabhatha an ma'lumatin an hadiqatit tuyur. Ada dua penggunaan huruf jar di situ, iaitu an. An. An boleh digunakan atau dimasukkan ke dalam satu ayat. Boleh guna dua. An. An ma'lumatin an hadiqatit tuyur. Huruf an itu adalah huruf jar. Telah
kasrohkan. Telah mengkasrohkan perkataan selepasnya. An ma'lumatin, dan lagi satu an hadiqatit tuyur. Hadiqati tu, kita jangan ambil yang dekat at-tuyur tu, hadiqati. Kenapa bukan hadiqatit tuyur? Kenapa kita tak kira baris yang di bahagian at-tuyur? Itu termasuk dalam kategori mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yang seterusnya, contoh yang seterusnya ialah hayya nadhhab ilal musalla. Hayya nadhhab ilal musalla. Kita ada penambahan, kita gunakan huruf jar ilal musalla. Ila tersebut. Ila kita sebut dengan ila al-musalla. Ilal musalla. Kenapa tidak berbaris kasrah dekat musalla tersebut? Kerana huruf ya tersebut yang diejakan pada al-musalla adalah ya muqaddarah. Ya muqaddarah yang kita gunakan. Hayya nadhhab ilal musalla liadai salatil asri. Hayya nadhhab ilal musalla liadai salatil asri. Seterusnya kita tengok perkataan huruf jar lagi ialah li. Itu li. Li adai. I itu berbaris kasrah disebabkan oleh jar. Huruf jar sebelumnya iaitu li. Li yang kat situ bermaksud untuk. Jom kita pergi ke musalla untuk menunaikan solat asar. Jadi li di situ adalah kasrah dan huruf selepasnya ismun selepasnya kita sebut dengan berbaris kasrah. Antara contoh lain bagi huruful jar ialah as-samaku fil ma'i. As-samaku fil ma'i. Huruf jar di situ ialah perkataan fi. Perkataan fi yang bermaksud ikan di dalam air. Di dalam fi. Di dalam fi. As-samaku fil ma'i. Contoh bagi penggunaan huruf jar min. Contoh bagi penggunaan huruf jar min. Yanzilul mataru minal ma'i. Yanzilul mataru minal ma'i. Perkataan min tersebut bermaksud daripada. Bermaksud daripada. Hujan sedang turun daripada langit. Hujan sedang turun daripada langit. Jom kita belajar pula mengenai huruf jar ila. Huruf jar ila. Safartu ila Terengganu. Safartu ila Terengganu. Safartu, saya bermusafir ke Terengganu. Ila tersebut bermaksud ke. Ke. Huruf jar bi. Bagaimana penggunaannya? Kita bacakan contoh. Akaltu bil yadil yumna. Akaltu bil yadil yumna. Bil yadi, bi itu adalah bermaksud dengan. Adalah bermaksud dengan. Saya makan, akaltu bil yadi, dengan tangan, al yumna, kanan. Saya makan dengan tangan kanan. Huruf jar seterusnya ialah ala. Ala atau atas. Wada'at Huda al-ka'ka 'ala al-ma'idati. Wada'at Huda al-ka'ka 'ala al-ma'idati. Ala tersebut adalah huruful jar
yang bermaksud atas. Wada'an, meletakkan. Huda, nama orang tu. Al-ka'ka, kek. Ala, atas. Ma'idah, al-ma'idah, hidangan. Huda meletakkan kek atas hidangan. Huda meletakkan kek atas hidangan. Huruf jar seterusnya iaitu an. At-talibu yatakallamu an hiwayatil mufaddalah. At-talibu yatakallamu an hiwayatil mufaddalah. Bermaksud, at-talibu seorang pelajar, yatakallamu sedang bercakap, an mengenai ataupun tentang, hiwayatil mufaddalah hobi-hobi yang bagus ataupun yang baik. An tersebut adalah an yang menunjukkan kepada huruful jar yang bermaksud tentang. Baik, dah faham semua mengenai tajuk huruful jar? Nak contoh lagi? Soalannya ialah dha' huruful jar fil makanil khali. Dha' huruful jar fil makanil khali, yang bermaksud letakkan huruf jar pada tempat yang kosong. Yang pertama, askunu ... Madinah Bangi. Askunu ... Madinah Bangi. Saya tinggal ... di Bandar Bangi. Ayat yang kedua, as-salatu khairun ... an-naumi. Solat lebih baik ... tidur. Safarna ... Kota Kinabalu. Kita bermusafir ... Kota Kinabalu. Tatirut ta'irata ... al-jawi. Tatirut ta'irata ... al-jawi. Sedang terbang sebuah kapal terbang ... udara. Baik, pelajar-pelajar boleh isikan dengan jawapan huruful jar. Laqad intahaitu hadhihi dirasah tahta al-mawdu' huruful jar. Maka berakhirlah pembelajaran hari ini mengenai tajuk huruful jar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.